Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kepada siri yang berikutnya. Itu sambungan daripada siri wadah yang keenam, siri pertama. Kita pergi kepada taqsimut talaqi ila sunniyin wa bid'iyyin. Maksudnya pembahagian talak kepada sunni dan bid'i, sunnah dan bid'ah. Okey, yang qasimut talaqu bihasabi zamanihi wa binisbati ila hali zaujah وموافقة الطلاق للآداب والتعاليم التي شرعها الله في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام آتية. Maksudnya terbahagi talak itu berdasarkan masa, maksudnya ketika talak itu dijatuhkan, ataupun melihat kepada keadaan isteri. Macam manakah keadaan isteri tersebut? Kita akan tengok contoh-contohnya macam mana keadaan isteri yang dimaksudkan ini. Dan juga berdasarkan kepada bertepatan talak itu dijatuhkan mengikut adab dan juga ta'alim, itu pengajaran, adab, pengajaran yang telah dilakarkan oleh Allah dalam kitabnya dan sunnah Nabi SAW kepada tiga bahagian berikut. Yang pertama, at-talaqus sunni. Pertama, talak as-sunni. Talak yang betul mengikut cara yang dianjurkan oleh sunnah Nabi SAW, iaitu talaku madkhuli biha fi tuhrin wa laysat bihamilin wala saghiratin wala ayisatin. Itu mentalakkan isteri yang telah disetubuhi fi tuhrin pada masa dia suci. Itu bukan pada masa haid lah. Wa laysat bihamilin, dan pada masa itu isteri itu bukanlah isteri yang hamil, wala saghiratin wala ayisatin, dan bukan isteri itu juga bukanlah isteri yang masih kecil, itu masih belum baligh, dan juga wala ayisah, dan juga bukan isteri yang sudah menepos. Jadi inilah talak yang disebut sebagai talak sunni. Itu talak yang dianjurkan, yang diajarkan Nabi SAW untuk menceraikan isteri. Kemudian yang kedua, talak bid'i. Talak yang dikatakan sebagai bid'ah, yang bercanggah dengan sunnah. Huwa talaqul madkhul biha fi haidin aw nifasin aw tuhrin jama'aha fihi wa lam yatabayyan hamluha. Itu mentalakkan isteri yang telah disetubuhi akan dia. Maksudnya sama juga macam di atas, itu menceraikan isteri pada masa isteri yang sudah disetubuhi tetapi pada waktu haid. Pada waktu haid ataupun pada waktu nifas. Pada waktu wanita tersebut sedang menjalani haid, ataupun pada waktu wanita itu sedang menjalani nifas, ataupun autuhurin, ataupun pada masa suci, tetapi dia kata jama'aha fihi. Tapi pada masa suci tersebut dia setubuh dulu, lepas setubuh dia jatuhkan talak. Walam yatabayyan hamluha. Dan pada masa itu tidak nampak bahawa perempuan itu sedang mengandung. Maksudnya pada masa suci dia setubuh dulu, lepas tu esoknya contohnya diceraikan. Jadi ini dikira sebagai talak bid'i. Kemudian seterusnya, wa talaqun la yusafu bi sunnatin wala bid'atin. Itu talak yang tidak disebut sebagai sunnah dan juga sebagai bid'ah. Sunnah pun tidak, bid'ah pun tidak. Katalaki ghairi madkhuli biha, seperti menceraikan isteri yang tidak disetubuhi lagi, ataupun isteri yang hamil, yang sudah hamil, wal yaisah, yang sudah menepos, wasaghirah, dan yang masih kecil, masih belum balik, isteri yang masih belum balik. Jadi inilah tiga jenis pembahagian talak itu, mengikut berdasarkan kepada masa ataupun keadaan isteri, dan juga berdasarkan adab. Nanti kita akan tengok manakah yang terbaik yang diajar oleh yang kali ikutnya, yang terbaik itu adalah yang disebut sebagai talak sunni lah. Ini cara yang betul lah. Okey. Kemudian dia kata yamliku al-hurru ala zaujatihi hurratan kanat aw amatan salasata taliqatin. Maksudnya seorang lelaki yang merdeka memiliki kata isterinya, sama ada isteri itu isteri seorang yang hamba ataupun isteri yang merdeka ataupun isteri hamba, dia mempunyai 3 talak. Dia mempunyai kuasa untuk mentalakkan isterinya sebanyak 3 kali. Dalilnya lima rawa Anasun radhiyallahu anhu qala. Ni hadis ni berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu.
di mana beliau berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni asma'u Allah yaqulu at-talaqu marratani fa aina ats-thalithatu. Mana telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia telah bertanya, dia kata, sesungguhnya aku mendengar Allah Subhanahu wa taala menyebut at-talaq itu ada 2 kali. Jadi fa aina ats-thalithah? Jadi mana yang ketiganya? Maka Nabi pun menjawab, Nabi kata, faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsanin. Maka yang 3 ni terdapat dalam kata-kata berikut, kata firman Allah berikut, fa imsakum bima'rufin. Maksudnya hendaklah kamu pegang isteri tersebut dengan baik. Maksudnya at-talaqu marratan, fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Makanya talak tu ada 2, tapi lepas tu Allah sebut, maka lepas kamu dah ceraikan isteri kamu kali kedua tersebut, maka peganglah isteri kamu itu dengan baik. Ataupun kalau tak dapat juga, maksudnya lepas cerai kali kedua, lepas kembali semula sama ada dengan rujuk ataupun kahwin semula, tak dapat juga, nak hidup juga, maka akhirnya Allah cakap tasrihum bi ihsan, lepaslah dengan cara baik. Jadi inilah yang dimasukkan talak yang ketiga ni terdapat pada perkataan inilah, tasrihum bi ihsan, lepaslah isteri kamu itu dengan cara yang baik. Okey, wakilah satu pendapat mengatakan yang 3 tu terdapat pada firman Allah SWT, fa in talaqaha, maksudnya jikalau kamu sudah menceraikan isteri kamu itu aisalisah pada kali yang ketiga, kan, fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan, maka zawjan ghairah, hatta tankiha zawjan ghairah, maksudnya tidak halal lah isteri itu bagi lelaki yang telah menceraikan bagi kali yang ketiga itu, selepas daripada itu sehinggalah isteri tersebut bernikah dengan suami yang lain. Jadi maknanya dia semuanya apa yang dibincangkan di sini menunjukkan bahawa talak ni ada 3 lah bagi lelaki merdeka. Okey, jadi dia gunakan dua hujah ni berdasarkan ayat at-talaqu marratan ataupun fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Jadi itu kita sendiri pun memang tahulah bahawa talak ni ada 3 lah. Dalam konteks kita sekarang semua lelaki merdeka belaka. Okey, wa amala abdu fala yamliku illa tatlaqatain liqali sallallahu alaihi wasallam talaqu abdi sintan. Adapun hamba, dia tidak mempunyai kuasa melainkan 2 talak saja. Berdasarkan sabda Nabi SAW, talak hamba itu ada 2 sahaja. Okey, arba'un la yaqa'u talaquhum. 4 orang ni, dia kalau dijatuhkan talak, talak tersebut tak jadi, tidak sah, tidak jatuh. Siapakah mereka itu? Wahum as-sabiyyu, kanak-kanak. Kalau suami itu masih lagi kanak-kanak, dia jatuhkan talak tersebut tak sah. Wal majnun, gila, suami yang gila. Wan naim, sedang tidur. Wal mukrah, yang dipaksa. Dipaksa dengan paksaan yang sebenar lah, yang boleh memberi mudarat kepada nyawa ataupun anggota tubuh badannya. Amma salasatu uwal faliqalihi sallallahu alaihi wasallam rufi al-qalamu an salasatin anin naimi hatta yastaqida wa adisabi hatta yahtalima wa anil majnuni hatta yaqila. Jadi adapun 3 yang pertama itu merujuk pada sabi, majnun dan naim, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat qalam, maksudnya tidak dicatat amalan yang dilakukan oleh 3 orang ini. Itu yang pertama, daripada orang tidur sehinggalah dia sedar, daripada kanak-kanak sehinggalah dia bermimpi, dan daripada orang gila sehinggalah dia berakal. Wa amal mukrahu faliqalihi sallallahu alaihi wasallam la talaqa wa la ataqa fi ghilaqin ay ikrah. Adapun orang yang dikata yang dipaksa itu, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada talak dan tidak ada pembebasan hamba fi ghilaq. Ghilaq ay ikrah. Maksudnya kalau dilakukan talak ataupun memerdekakan hamba dalam keadaan terpaksa, maka tidak sahlah perbuatan talak dan ataupun pembebasan hamba tersebut. Okey. Kemudian okey, kita rasa kita berhenti setakat ni, kita akan sambung pada klip yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.